Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali untuk sesi pengajaran, video sesi pengajaran untuk mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6, modul yang kedua. Untuk topik hari ini, kita akan fokus kepada standard pembelajaran 2.6, 2.7 dan 2.8. Apa yang murid-murid akan belajar dalam sesi hari ini? Yang pertama, ada 4 perkara. Yang pertama, murid akan mengenal pasti sudukut secara aliran tunggal dan juga secara pilihan dalam sudukut kompleks. Seterusnya, murid akan menyenaraikan sudukut secara aliran tunggal dan secara pilihan dengan betul. Seterusnya, murid akan memindahkan sudukut tersebut dalam bentuk carta alir, dan yang terakhir, murid akan menggabungkan carta alir berdasarkan sudukut kompleks. Baik, kita lihat pada aktiviti yang pertama. Pada aktiviti yang pertama, murid perlu menanda bahagian yang mempunyai sudukut pilihan dan juga sudukut aliran tunggal dalam sudukut kompleks. Jadinya, kalau kita lihat dalam gambar, ini merupakan contoh sudukut kompleks. Kenapa ada sudukut kompleks ini? Sebab dalam sudukut kompleks ni, dia menggabungkan sudukut aliran tunggal dan sudukut pilihan. Kalau kita lihat dalam senarai ini, ada yang perkataan jika, nampak tak? Nombor 4 ni ada perkataan jika. Jadinya jika ni, kita ingat balik, kita imbas semula beberapa siri yang lepas. Jika ada kenyataan jika ni, ia bermaksud dia merupakan satu pilihan. Sudukut pilihan. Jadinya macam mana kita nak buat untuk aktiviti yang pertama ni? Baik, untuk aktiviti yang pertama ni, murid kena kenal pasti mana satu sudukut tunggal dan mana satu sudukut pilihan. Baik, kalau kita lihat di sini, seperti yang cikgu nyatakan tadi, jika ada perkataan jika ni, jika ada perkataan jika, jika ada tiga bahagian, ada 6 jika di sini, maksudnya ni adalah pilihan, sudukut pilihan. So jadinya macam mana kita nak buat? Kita akan, kalau cikgu akan bulatkan dululah. Yang ni, ini 10 dan 11. Selepas tu kita akan tukar, kita buat dalam bentuk kotak supaya kita mudah nak tahu mana satu yang menjadikan pilihan. Baik. Yang mana yang menunjukkan sudukut pilihan tadi? Cikgu tandakan. Baik, yang ini tadi. Ni. Lepas tu tadi 7 dan 8. So, kita tandakan dulu. Yang terakhir tadi 10 dan 11. Jadinya yang cikgu buat bulatan ini, bulatan merah ni, ini adalah sudukut pilihan. Sebab kenapa dia ada sudukut pilihan? Sebab dia ada perkataan jika dan juga beri pilihan. Contoh macam nombor 4 dengan nombor 5. Dia bagi pilihan. Jika cuaca baik, apa kita boleh buat? Dan jika tak baik, apa yang kita kena buat? Sama juga nombor 7 dengan nombor 7, 8 dan juga 10, 11. Jadinya, kalau yang tak ada dalam bulatan ni maksudnya apa, murid-murid sekalian? Kita tengok macam yang ini 3, 6, 9, 12. Jadinya ini apa? Ya, betul. Ini adalah sudukut aliran tunggal. Cuma kenapa tak nampak aliran? Sebab kita kena keluarkan semua, baru kita jadikan dia sebagai satu sudukut. Sudukut untuk aliran tunggal. Kalau yang bulat-bulat ni semua adalah sudukut pilihan. Jadinya, murid-murid sekalian, kita dah kenal pasti. Baik, ini adalah cara macam mana kita hendak mengenal pasti sudukut aliran tunggal dan juga sudukut pilihan dalam sudukut kompleks. Baik, murid-murid sekalian, kita lihat kepada aktiviti yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua, murid perlu menyenaraikan sudukut aliran tunggal dan pilihan, sudukut pilihan dengan betul.
Seterusnya memindahkan sudut kod dalam bentuk carta alih. Jadinya kat sini, ini adalah contoh dia. Okey, sebagai contoh tadi. So, jadinya kita ingat balik, murid-murid semua, kita ingat semula kalau buat sudut kod, apakah dua perkataan yang perlu ada pada awal dan pada akhirnya. Pada akhir sudut kod tersebut. Boleh cikgu tahu? Ya, betul. Pada awal kita letak perkataan mula dan pada akhir kita letak perkataan tamat. Contohnya macam ini. Okay? Mula dan tamat. Tak kira adakah aliran urutan ataupun aliran secara pilihan, dua-dua mempunyai mula dan tamat. Jadinya murid-murid sekalian, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat senarai yang macam ini? Jadinya kita lihat semula. Baik, kita lihat semula pada gambar yang kita dapat ni, yang kita dah tandakan ni. Baik, murid-murid sekalian, kita lihat semula. Ini kita nak buat senarai untuk sudut kod aliran secara urutan. Baik, mula-mula tadi ingat, nombor 1 kita mesti letak perkataan mula. Baik, nombor 2, apakah yang berlaku? Yang kedua, berkumpul di sekolah. Seterusnya, bertolak dengan bas. Jadinya, cikgu nak ni. Baik, kita buat sama-sama. Cikgu harap murid-murid yang menonton video ini boleh sediakan kertas dan kita buat bersama-sama macam mana hendak mengasingkan sudut kod aliran secara urutan dan juga sudut kod secara aliran pilihan. Jadi, baik, kita lihat, kita buat dulu untuk aliran urutan. Yang pertama, mula. Yang kedua, berkumpul di sekolah. Yang ketiga, bertolak dengan bas. Baik, yang keempat, makan tengah hari di Muzium Negara. 5. Baik, yang kelima, buat apa? Meneruskan lawatan di Muzium Negara. Baik. Seterusnya, yang keenam, balik. Baik, nombor 7, kita kena letak apa? Ya, betul. Kita kena letak perkataan tamat. Walaupun nombor 6 ni dah cakap balik, sudut kod tidak lengkap jika kita tidak letak perkataan tamat. Jadinya murid-murid semua, ini adalah contoh. Ini adalah satu contoh senarai. Okay? Untuk buat sudut kod aliran secara urutan, kita ambil daripada yang cikgu dah tandakan right pada senarai ini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 6, nombor 9 dan juga nombor 12. Jadinya ini dah lengkap. Jadinya macam mana kita nak buat untuk yang ini pula? Okay? Yang ini pula kita buat sama juga. Keluarkan dia. Baik. Baik, murid-murid, kita lihat untuk sudut kod aliran secara pilihan. Ada 3 bulatan di sini. Jadi kita akan buat bersama-sama. Baik, nombor 1, ya, mesti ada perkataan mula. Seterusnya, nombor 2, jika cuaca baik. Okay, jika cuaca baik, kita buat macam ni. So, jadinya kita buat begini sikit. Okay, melawat ke zoo negara. Okay, baik. Yang kedua, melawat ke muzium negara. Baik. Yang ketiga, jika cuaca buruk. Jika cuaca buruk. Jika cuaca buruk, kita buat apa? Kita terus melawat ke muzium negara. Jadinya murid-murid sekalian, adakah kita punya sudut kod ini sudah lengkap? Betul, belum lengkap sebab nombor 4 kena letak perkataan tamat. Jadinya murid-murid, macam mana je jadi pilihan? Yang mana pilihan dia? Pilihan dia yang ini. Jika cuaca baik, dan jika cuaca buruk. Jadinya, jika cuaca baik, kita boleh pergi mana? Jika cuaca buruk, kita kena pergi mana? Jadinya dekat sini, yang manakah yang sama? Kalau kita lihat yang sini, yang sama ialah melawat ke muzium negara. Maksudnya ini adalah
ini merupakan dia punya pilihan, okey, pilihan yang terus tu. Okey, pilihan yang terus. Kalau yang pilihan pula, okey, dia punya urutan yang terus. Jika kalau yang pilihan pula yang ini melawat ke zoo negara. Maksudnya zoo negara ni berada di sebelah kanan, berada di sebelah kanan, ruangan di sebelah kanan tersebut. Okey, jadinya kita nak lihat dahulu, kita buat senarai dahulu untuk sudut kod aliran pilihan. Baik, kita pergi lihat pada yang kedua sebab ada 3 dekat sini kan. Jadi ni kita buat nombor 1 mula. Baik, nombor 2. Okey, jika bilangan murid lebih daripada 40 orang, apa yang kita boleh buat? Okey, pertama, pecahkan kepada 2 kumpulan. Okey, yang kedua, seterusnya bersedia dalam kumpulan. Baik, itu untuk pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang kedua, jika bilangan murid kurang daripada 40 orang, apa yang kita kena buat? Baik, kita lihat. Bersedia dalam kumpulan, ya, bersedia dalam kumpulan. Baik, yang keempat kita kena letak perkataan tamat. Baik, begitu juga untuk pilihan yang urutan secara pilihan kenapa cikgu letak urutan secara pilihan? Baik, sama juga yang ini, nombor 1. Okey, mula. Nombor 2, jika belum pukul 4 petang. Okey, apa yang mereka nak buat dulu? Okey, menonton persembahan multimedia. Seterusnya, lepas mereka dah tonton, menonton pertunjukan wayang kulit. Okey. Baik, pilihan yang ketiga, jika masa telah mencecah pukul 4 petang. Jadinya apa yang kita kena buat? Apa yang murid-murid ni kena buat kalau dah lepas pukul 4 petang? Dia hanya buat satu saja aktiviti, menonton pertunjukan wayang kulit. Okey, lepas tu nombor 4 kita kena buat apa? Betul, kita kena letak perkataan tamat. Jadinya murid-murid, jika murid-murid dapat lihat di sini, kita dah pecahkan. Okey, kita dah pecahkan dalam bentuk aliran tunggal dan juga secara aliran pilihan. So, jadinya untuk yang tunggal, aliran secara urutan hanya ada satu saja. Dan untuk secara aliran pilihan ada 3 bahagian. Jadinya selepas kita dah buat sudut kod, apakah proses selepas kita dah senaraikan sudut kod ni? Jika murid-murid boleh beritahu cikgu, imbas kembali. Betul, kita akan buat carta alik berdasarkan pada sudut kod aliran tunggal dan juga secara aliran pilihan. Baik murid-murid, kita hendak belajar macam mana kita hendak membuat carta alik untuk yang tunggal dan juga untuk aliran pilihan. Jadinya kita mulakan dengan yang tunggal. Okay, yang tunggal. Tunggal tebal. Baik, untuk aliran tunggal, kita ingat semula kalau untuk permulaan, untuk permulaan apakah bentuk dia? Untuk mula tu, perkataan mula kita buat bentuk apa? Ya, betul. Kita buat dalam bentuk bujur. Jadinya kita tulis dulu mula. Lepas tu kita buat bujur. Seterusnya, lepas kita buat mula, kita tulis kembali perkara-perkara yang ada dalam aliran urutan ini berkumpul di sekolah.
Baik, bila berkumpul di sekolah kita kena buat kotak. Okey, buat kotak dan jangan lupa kena buat anak panah. Baik, sama juga seterusnya bertolak dengan bas. Okey, buat kotak juga. Okey. Kenapa kita buat kotak? Sebab kita nak menunjukkan proses ya. Makan tengah hari di Muzium Negara. Okey, sama buat kotak juga. Okey, jangan lupa kita buat anak panah. Mesti kena buat anak panah sebab dia nak beritahu apakah urutan selepas satu aktiviti tersebut. Okey, jadinya kita lihat dah makan meneruskan lawatan di Muzium Negara. Okey. Baik, sama buat kotak. Murid-murid kena ambil buat sekali dengan cikgu sebab nanti murid ada tugasan ya untuk buat carta alik ini. Baik, seterusnya balik. Buat kotak. Garisan. Baik murid-murid. Apakah bentuk untuk perkataan tamat? Ya betul. Kita kena buat bentuk bujur. Baik. Bujur tamat. Jadinya murid-murid, jika kita lihat di sini, okey, carta alik bermula dengan mula. Okey, seterusnya baik, bermula dengan mula, seterusnya berkumpul di sekolah. Okey, bertolak dengan bas, makan tengah hari di Muzium Negara, meneruskan lawatan, balik dan yang terakhir kita ada tamat. Baik, jika murid-murid lihat semula dekat sini, sama tak dia punya carta alik dia dengan sudut yang kita dah buat? Okey, kalau kita lihat balik, bendanya sama, cuma kita buat dalam bentuk carta alik supaya kita nampak pergerakan aktiviti yang murid-murid semua dah buat. Baik, ini untuk secara aliran urutan. Bagaimana pula kita nak buat aliran secara pilihan? Baik, aliran secara pilihan dia ada bentuk tambahan yang lain, iaitu bentuk bulat. Bulat ini fungsi dia untuk penyambung, ya, untuk penyambung. Baik, murid-murid, kita nak buat kepada yang pilihan pula. Okey, kita buat pilihan yang nombor 1 tadi. Baik, yang nombor 1 tadi, okey, kalau ikutkan, kalau kita lihat di sini ada perkataan mula dengan tamat, tapi kita tak boleh letak mula dengan tamat ni dalam carta alik sebab dia berkait dengan aliran tunggal tadi. Dia ada dalam aliran tunggal sebab nanti kita nak gabungkan. Sebab kalau kita lihat balik dalam sudut kod kompleks tu pun dia bukan berada di awal aktiviti dan dia bukan berada di akhir aktiviti. Dia tengah-tengah. Jadinya kita tak boleh letak mula itu dalam carta alik untuk aliran pilihan, tetapi kita buat dalam bentuk bulat sebagai penyambung. Jadinya kat sini, okey, kita lihat di sini apakah perkataan yang sama untuk pilihan cuaca.
Okey, cuaca. Jadinya itu kita akan jadikan dia sebagai tajuk. Jadi kita buat bulat, buat di sini, turun. So, sebagaimana yang cikgu dah nyatakan tadi, pilihan dia adalah cuaca. Cuaca. Okey, cuaca. Baik. Ingat balik, murid-murid boleh imbas semula. Beritahu cikgu bentuk apa jika kita berhadapan dengan pilihan. Betul, dalam bentuk diamond. Dalam bentuk diamond. Baik, cikgu buat balik. So, dalam bentuk diamond, cuaca. So, kita tarik, jangan lupa gini. Baik, seterusnya dia ada pilihan. Ini yang terus dan ini adalah pilihan kita. Baik, cuaca. Okey, kalau kita lihat di sini cuaca, kalau terus maksudnya, kalau turun ke bawah maksudnya dia aktiviti yang sama dalam pilihan yang nombor 1. Maksudnya yang ini, okey, kalau terus cuaca buruk, so kita tulis perkataan buruk di sini. Yang ini mestilah baik. Baik, jika buruk dan baik, okey, kita lihat balik pada pilihan yang mana yang sama. Maksudnya pilihan melawat ke Muzium Negara ini adalah perkara yang sama. Maksudnya dia berada dekat bawah ini. Okey, melawat ke Muzium Negara. Baik, ini adalah pilihan untuk yang buruk. Okey, kalau yang baik pula dia ada tambahan melawat ke zoo negara. Melawat ke zoo negara. Jadinya, okey, kena buat kotak. Jadinya murid-murid nak jadikan cerita, pilihan ni maksud dia kalau cuaca. Okey, cuaca itu dia ada dua pilihan, baik atau buruk. Jika cuaca itu baik, okey, murid ini akan pergi ke zoo negara dulu. Lepas tu dia akan melawat ke Muzium Negara. Tapi jika cuaca buruk, dia akan terus melawat ke Muzium Negara. Sebab tu kita punya aliran, kalau yang melawat ke Muzium Negara ni, dia dari atas turun ke bawah. Dia punya pilihan adalah nak pergi zoo negara ataupun tidak. Jadinya cuaca baik. Lepas kalau kita tengok tadi, jika baik pergi melawat ke zoo negara, lepas tu dia akan pergi ke Muzium Negara. Lepas tu kita buat sini, buat bulatan sebab kita masih ada lagi penyambung. Baik, ini adalah untuk pilihan tunggal, untuk pilihan yang pertama, aliran pilihan yang pertama. Kita lihat untuk aliran pilihan yang kedua tadi. Okay, pilihan yang kedua. Baik, sama juga dia penyambung. Baik, kita lihat apakah kata kunci di sini. Apa kata kunci yang ada kat dalam pilihan yang nombor 2 ni? Baik, betul. Yang ini ya murid-murid, bilangan murid. Ya, bilangan murid ini adalah dia punya tajuk dia dalam diamond tadi. Jadinya kita tulis dulu bilangan murid. Kita kena buat apa? Murid-murid semua bentuk diamond. Okey, buat diamond pilihan. So jadinya sama juga, dia ada ke sini untuk baik dan ini untuk yang biasa, yang sama. Jadinya bilangan murid di sini. Baik, bilangan murid di sini. Okey, kita lihat apa pilihan dia? Lebih 40 kurang 40. Okey, lebih 40. Dia tukar warna supaya nampak. Baik, lebih 40, yang ni kurang 40. Jadi yang mana pilihan dia? Di sini untuk apa? Lebih 40 murid. Yang ini kurang 40 murid. Baik. Seterusnya, apakah perkara yang sama di sini? Okey, perkara yang sama di sini adalah bersedia.
Okey, dalam kumpulan. Sama bersedia dalam kumpulan. Jadinya murid-murid untuk mudahkan murid membuat sudukut pilihan ni, jadinya cikgu cadangkan buat dulu yang aliran yang ke bawah dulu. Kita masukkan bersedia dalam kumpulan, tulis bersedia dalam, oh maafkan cikgu, kena tulis panjang. Okey, dalam kumpulan. Dia punya bentuk boleh cikgu tahu apa dia murid-murid? Bentuk kotak. Baik, itu untuk persediaan kumpulan. Okey, apakah pilihan jika murid ni lebih daripada 40 orang murid? Pecahkan kepada dua kumpulan. Jadinya kita tulis pecahkan kepada dua kumpulan. Buat kotak sama. Seterusnya tarik dia ke sini. Jangan lupa anak panah. Dan yang ke bawah perlu letak bulatan sebagai penyambung. Jadinya ini adalah untuk pilihan yang kedua. Okey. Jadinya kita lihat untuk pilihan yang ketiga. Baik. Boleh cikgu tahu apakah yang kita kena letak awal-awal untuk pilihan? Ya betul, bentuk bulatan. Seterusnya kita lihat di sini. Baik. Baik, kita lihat di sini apakah dia tajuk untuk diamond kita? Betul? Ya. Masa. Tajuknya ialah masa. Jadinya kita tulis dulu masa. Bentuk apa dia murid-murid semua? Betul, buat diamond. Seterusnya kita kena buat garisan dengan anak panah. Baik. Buat garisan ke kanan dan juga ke bawah. Baik murid-murid sekalian, tadi kita dah nampak tajuk dalam diamond kita ialah masa. Jadi apakah pilihan dia? Betul, belum pukul 4 petang dan lagi satu mencecah pukul 4 petang. Jadinya kita tandakan dahulu. Okey. Tulis belum pukul 4 petang. Yang ini kita tulis mencecah pukul 4 petang. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat manakah perkara yang sama dalam sudukut aliran secara pilihan ini lagi? Ya, betul. Menonton pertunjukan wayang kulit. Jadinya ini kita letakkan di bahagian mana murid-murid? Ya betul, di bahagian bawah ini yang mencecah pukul 4 petang menonton pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit. Kita buat kotak. Baik. Baik, untuk pilihan pula apakah yang murid kena buat? Apakah dia punya ni? Menonton persembahan multimedia. Menonton persembahan multimedia. Buat kotak. Seterusnya kita kena ada apa? Ada anak panah ke sini. Dan seterusnya turun bawah ada pula bulatan. Jadinya murid-murid sekalian, ini adalah rajah carta alih untuk aliran tunggal. Pilihan yang pertama, pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Jadinya murid-murid sekalian,
Cikgu harap murid-murid semua dapat buat bersama-sama dengan cikgu daripada kita menyenaraikan sudut kod sampai kita buat carta alih begini, sebab nanti murid-murid akan membuat tugasan berkaitan dengan topik ini juga. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke penghujung sesi kita. So, jadinya cikgu nak murid-murid semua buat aktiviti pentadsiran di mana cikgu mahukan murid-murid dapat kenal pasti sudut kod aliran tunggal dan juga aliran pilihan dalam sudut kod kompleks. Seterusnya, senaraikan sudut kod secara dalam bentuk aliran tunggal dan juga aliran pilihan dengan betul. Seterusnya, pindahkan sudut kod dalam bentuk carta alih. Itu saja dahulu, sebab untuk menggabungkan ni kita kena, murid-murid semua kena buat dahulu yang 3 tadi dan baru kita boleh menggabungkan carta alih tersebut. Jadinya ini adalah sudut kod kompleks yang murid-murid semua kena lengkapkan. Kena kenal pasti dahulu mana satu yang tunggal, mana satu pilihan. Seterusnya, masukkan maklumat tadi dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Baik, jadinya setakat itu saja sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan untuk murid-murid semua, sebab bila murid-murid dapat menguasai yang basic ini, susunan yang ini, sudut kod ini, baru kita boleh buat susunan untuk buat Scratch untuk pengaturcaraan dalam aplikasi. Jadinya setakat itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.